إلى روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya yang memuliakan Al-Fadhil wa Imam Bilal ahli juga dan kuasa masjid kita dan beratur dan diratin muslimin, muslimat, anak-anak serta adik-adik yang abazir Kristian. Apa khabar malam ni? Allah susul malam ni berbetulan pula dengan apa ni, sambut tahun baru hijrah kita. Masya-Allah. Mengucapkan selamat tahun baru hijrah kepada semua. Mudah-mudahan hamba juga termasuk dalam doa yang Imam baca tadi, iaitu kita menyambut tahun baru dengan berdoa supaya kita dijaga dengan rapinya oleh Allah SWT daripada syaitan dan tentera-tenteranya sekali, wa junuduh Allah. Badan politik kita dalam mujahadah, rupanya di sana ada syaitan dan tentera dia yang cuba nak mengajak manusia jauh menyimpang daripada matlamat asal Allah ciptakan kita. Doa tadi juga mengandungi supaya kita mampu mengawal nafsu dan marah kita. Dia sebut tadi kan, rupanya dari luar kita perang dengan syaitan. Makhluk yang Tuhan nak uji kita nama syaitan, bapaknya iblis, laknatullah alaih. Dan dalam diri kita pula nafsu yang ammaratun bisu, nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Dia dua tu kontek, ada kontek mengontek antara syaitan dengan nafsu kita. Dengan itu perlu minta doa awal-awal lagi, di awal tahun lagi. Sampai begitu mau doa yang baca. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, termasuk hamba juga. Jadi ini ada telefon, ada Zain kata dia apa ni, pertemuan bulanan kita tentang sirah. Kita mulai masuk awal hijrah. Ada sangkut paut direct dengan sirah kita tentang sirah Nabawiyah, ada tentang hijrah. Berarti pertemuan malam ni kata dia kita rakon sikit lah, sebab dia ada kaitan dengan sirah Nabawiyah. Walaupun kita baru buka nak nyampai ke hijrah lambat lagi lah, tapi tak apa, betul ada sentuh dah, kita sentuh juga dengan hijrah. Berarti pertemuan kita semua, ada Zaid juga apa ni, ahli jemaah sekalian, ada dua tujuan sebenarnya malam ni TML. Satu, kita nak mengucapkan selamat tinggal pada tahun berapa? 1434 lah boleh deh. Kita pun, ya Allah selamat tinggallah. Buku molek-molek dia amalan tu nak tengok dah di akhirat nanti. Dia start mati nak tumpah lalu dah, apa buat pun. Kita suruh ingat kita deh, start ya, Tuhan cabut nyawa kita nak tumpah lalu dah. Dia bagi husnul khatimah. Dia masuk dan kubur disambut oleh para malaikat pula tu. Tabarak kita sambut dah. Kalau kita baca
dalam perut tahun lepas tabarak tiap-tiap malam dia berbuat bela kita. InsyaAllah kita dapat rasa dia. Jadi kita nak mengucapkan selamat tinggal pada tahun hijrah yang lepas 1434, dan kita nak ucapkan, ya Allah, selamatlah panjang umur hamba nak melangkah dalam tahun baru pula ni, iaitu 1435 hijrah. Dan yang keduanya bagi kita nak imbas kembali peristiwa hijrah dan hijrah itu dirancang sendiri oleh Allah SWT. Dan di dalamnya banyak durusun wa ibar. Dan dalam itu penuh dengan durus, pengajaran, pelajaran, wa ibar dan ibrah. Itu pengiktibaran yang kita boleh pakai. Bukan saja durus itu untuk masa itu saja, bukan, tapi dia dapat digunakan pakai sampai kiamat serta peristiwa hijrah itu sendiri. Apa yang ada dalamnya? Jadi Amu kata tadi bagi mengucap selamat tinggal pada tahun yang lepas dengan kita kirimkan satu doa tadilah mengandungi muhasabah diri. Perginya tahun yang lepas kata dia berarti telah berlalunya 1 tahun lagi umur kita. Allah, habis dah 1 tahun. Ambo rasa sementara betul boleh. Baru ni sambut hijrah, nak sambut pula dah. Esok lagi dalam kita. Allah, umur ni pantas berlaku. Dia sangat mahal dah. Kita kena rasa begitulah. Misalnya ambo baru ni, kalau salah terisi molek, memang ambo sendirilah. Dia kata ambo, orang lain rasanya jauh-jauh. Ambo rasa banyak lagi benda yang banyak kekurangan dalam kita menghayungi kehidupan baru ni. Ada Allah SWT dan kecuaian dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat dan semua. Tapi tak apalah. Ulama kata begini, kita doa sama-sama. Di antaranya, ya Allah, redha deh hamba buat baru ni. Daripada umur 15 tahun jadi bukanlah siapa maaf malam ni deh. Redha deh, redha molek deh. Jadi jabatan yang berguna untuk kami nak guna di akhirat nanti. Dan maaf banyak deh pada ujung rambut, tak sampai ujung kaki deh. Kalau mau buat salah dengan Tuhan buat itu mau baru ni. Dan jaga ambo lah. Buat salah pun ni ambo, itu adalah 2 perkara sebabnya. Kerana ambo ditipu oleh syaitan dan ambo tak mampu sekali-sekala nak kekang hawa nafsu macam kita doa tadi. Jangan buat lagu tu pula tahun ni dah. Umur ambo kau tua dah. Ambo kau tak cakap dah ni Tuhan. Mata ambo mau spek berapa kali tukar dari tahun ni. Jangan tu utusan malaikat Malaikul Maut angkat. Ada dalam mati dan persiapan menghadapinya, ada kitab. Comel dia kata Malaikul Maut tu dia tolong bincang. Itu Nabi, ada seorang Nabi dia tolong bincang dengan Malaikul Maut. Kita tak berani nak bincang Malaikul Maut ni. Siapa dia berani? Tak berani. Nabi tolong bincang dalam kitab tu ayat. Hamba nak rayak ke Tuan, wahai Malaikul Maut, jangan ambil dah nyawa mak hamba ni dengan totok gitu. Sian, kena rayak dulu. Atau tu saya dia kata. Kalau kita tu ayat macam comel. Al-Mahmud Muhtasan Idris tebu kita yang kadang kita. Dia kata, hamba kata wahai Nabi, utusannya. Hamba tak ada. Mula-mula hamba tak putih rambut dia. Open. Tak boleh lagu, pak geni, pak katak ni. Kan? Mojo hitam kakak lagi. Ada saya dua putih dia. Utusan itu termasuk hamba. Hamba tak ada tu. Lepas tu hamba tak labu mata. Kan? Dia kawak gitu. Lepas tu hamba tak 5 bulan. Hamba tak sakit, berapa kali sakit dah dia. Itu adalah utusan hamba.
Ambo ni akhir dah utusan terakhir kita cabut nyawa tu. Tapi sebelum ambo jujuk dengan usaha dalam mata. Masya Allah. Berarti habis tahun tu mahal dah, habis dah kali nak habis dah kali dah. Sebab tu orang putihnya tipu boleh kita. Dia ada masa tu mas. Masa tu umur lah. Mahmurah boleh beli tu jalan tu murah. Cari hilang, boleh cari, boleh tukar, boleh pinjam, macam-macam lah. Dan boleh ganti tukar, pinjam, beli dan sebagainya. Tak kira sama masa dengan mas. Masa ni kata Syekh Hasan Banna, kata dia dalam kitab dia. Dia kata al-waktu wal hayat. Masa tu umur kita, kehidupan kita. Perginya dia 1 minit, berarti pergi dah satu kehidupan kita. Sedetik kehidupan kita yang seminit tu. Bagi mereka mengetahui nilai umur, dia tak ada masa, duduk buah-buah kosong. Dia bertobat pula dah. Dia bertobat. Dia kata, suatu yang sangat mahal dalam kehidupan kita ni adalah umur kita. Dia mahal, dia pantas berlalu pula tu. Tak kasar dia. Masya Allah. Tengok-tengok putih bodan. Tengok-tengok raya jujur penuh bilik. Sabar kena pergi apa anak-anak cucu kena sewa ni. Dia haus, tak muat. Weh, masa mana anak cucu amat tu? Ada kita tanya berapa dah cucu tak ingat. Tapi dia kata kena raya kambing kan. Aku tak ingat dah. Tapi kalau kita tanya, masa mana cucu aku mari? Masa mana? Dulu, aku kecil dulu, depan tangga aku tu, mohon dia, sama tinggi apa aku, ngomong tu. Lah ni lepas pada rumah. Masa mana yang naik senyap-senyap siapa berapa takut pergi naik? Tak sedar. Pantas berlaku tanpa sedar. Itu umur. Tahun baru, diminta rasai perasaan itu. Kalau tak rasa itu, satu kerugian. Sebenarnya. Kita ulang benda yang sama soalan kita, dan dia tidak akan kembali lagi. Ada perkara dalam kehidupan kita ni pada tahun yang lepas kita lakukan. Kalau kita perhati dua je. Satunya perkara yang diridai Allah, kita buat. Berarti mulai apa yang Tuhan kata. Alhamdulillah, hari ini kita angkat tangan tinggi, syukur ya Allah. Radalah macam kata apa yang kita lakukan itu. Sebab apa? Matlamat hidup kita juga kata kita apa yang ku cari dalam hidup ini. Itu juga kata kena tak jenis. Nak tu pergi mana-mana. Apa yang ku cari dalam hidupku? Ku cari redha Allah. Ada redha Allah ku dapat tahun lepas. Kalau dapat syukur banyak. Satu kata dia. Yang dua, kalau dia diberkahi Allah. Kalau ada sikit sebanyak, maka malam ni meminta keampunan kepada Allah. Dan kita berjanji insya-Allah bersama kita tidak akan lakukan benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun berdoa hati. Ambo kata tadi, di antara benda yang kedua kita nak kata ini tadi boleh sentuhlah sikit tentang hijrah, sebab kita masih tentang hijrah. Baik, kita pun ni kita masih lagi dalam bab kita disuruh mempelajari sirah nabawiyah. Di antaranya nak memahami hakikat Islam itu apa benar. Apa Islam tu? Kita nak tengok mana. Kita 1000 kali sayang, kita kata orang dan Allah comel-nya, ya Allah, kalau kita ni hidup di zaman Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah, dan kita dipanggil sahabat Rasul. Ada masa tu. Dan ada orang tidak dipanggil sahabat Rasul, penentang Rasul di kalangan abu-abu jahal dan sebagainya. Ada juga siang ke dia masa Rasul ada cakap ya orang boleh lawan Islam. Ya, kita tak ada. Rasul sudah pergi, kekasih kita tu sudah pergi buat selama-lamanya, dan kita bertemu nanti di akhirat nanti.
Tapi dia masih ada dari sudut apa sirahnya, perjalanan hidupnya dicatat oleh ulama. Dari situ apa yang kita kena tengok tentang Rasulullah ialah untuk kita memahami Islam yang dibawa oleh Rasulullah sebagai cara hidup kita. Iaitu di antara benda yang ada dalam sirah yang terbesar juga peristiwa hijrah. Gakpo kali kita berhati dia ini. Apa sebab hijrah berlaku? Sebab berlaku apa benda? Dan untuk apa berlaku hijrah itu? Kenapa? Boleh ke tidak hijrah duduk dalam bawah pemerintahan Abu Jahal tu? Di bawah sistem jahiliyah tu? Boleh ke benda ni naik? Benda ni nama akidah. Namanya akidah, iaitu akidah satu pegangan hidup yang akhirnya pegangan ini sampai kita kata boleh dia menjadi budaya hidup kita. Akidah itu diperjuangkan. Nabi SAW berjual habis dia. Timur seorang dia mula-mula Allah tak pernah berlaku seorang pakar seorang mula-mula ni, walaupun Nabi nak bawa tu benar-benar Islam daripada Tuhan, Allahnya bakit lawak. Mula-mula Abu Jahal tu sambut buat mulut Nabi nak sembilan otak nak sambut kedatangan Nabi-nya, sayangnya, letak nama Al-Aminnya. Tapi apabila dia besar, diisytiharkan dia sebagai rasulnya, amak bapa kata. Nabi ada gapo je, anak yatim, mak tak ada, ayah mak tak ada tengok. Dan mula-mula masuk Islam tu, dia kadang yang fukara. Fukara. Kan fukara gapo je, kalau kita kira. Dia faham. Benar Nabi bawa ni, namanya akidah Islamiyah ni, boleh merubah sistem dia, kata dia. Kenalin tadi buat dia. Nyolawan, ya tadi dia kata Al-Amin, ni si Al-Kazzab, dia Nabi pokok besar. Tak pada anak perempuan dia kata Majnun pula tak. Nabi orang gila. Masa mana gila nak kata? Lepas tu sahir. Jom sihir orang pula tak. Mana Nabi punya ilmu? Dan sahabat-sahabat masa tu masuk Islam kesian. Tengok siapa dia. Bila ni kita tahu dah dia deh. Sian dia tak ada penyokong, dia tak ada panggil kata tak ada game. Dia malah buat. Seorang apa yang tak laku nak jual. Kesal dulu ke dia jual dia ambut ni. Jadi dia tu Tuhan rezeki dia nak tak berapa comel. Afrika itu memang kerja dia tu. Kalau ada putih seorang tu sehomnah lah. Kita cukup dah. Bibi pula tebal molek. Lepas tu tonggek pula. Datuk Muhammad kalau tak telur tak jadi. Cukup dah dengan huduh dia. Dan tak laku nak jual. Dan dia pada bahasa menjawab. Amal rakyat tu sebelum masuk Islam tu ayat dah tonggek dia huduh dia ke apa. Masuk Islam dia tak nampak masalah tonggek ni. Islam tak ambil kira benda tu. Masalah huduh, masalah gapo, masalah kaum, masalah Habasyah ke gapo dia tak ada. Mari-mari ni dia kita la ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu akidah. Dididik oleh Nabi, Masya Allah. Dalam Darul Arqam dia kan, dalam dia didik senyap-senyap. Masya Allah, tarbiyah Nabi. Dia buat satu perubahan besar dalam jiwa manusia. Dan dididik ke mana kita akan tengok dalam peristiwa hijrah. Tokoh-tokoh hijrah tu dia tidak main seberono gitu. Orang yang sanggup berjual ni kena didik sebelum ni lama mana dah dengan Nabi. Di Darul Arqam senyap-senyap. Gapo Nabi masuk dalam jiwa orang-orang ini. Saya kan kitumonya kan. Contoh bila lah tu yang ada rukhsah dia. Boleh dia kata, kalau ayat aku tak sisain dia dengan mak-mak. Mungkin buku Abu Jahal tidak bakar api dia.
Bakar tu bila lemuk titik tengok dari Surabaya. Itu kaki kata bakar bau. Hanum lah dia topik lemuk tu titik atas api berhenti macam kita bakar ayam. Ahadun ahad. Tuhan topik daripada Bilal. Ahadun ahad. Tuhan yang Maha Esa. Itu perjuangku. La ilah. Nak boleh bertahankan itu mesti ada didikan. Siapa pendidik ni? Murabbil ummah yang pertama Nabi Muhammad SAW. Dan kita tengok dalam peristiwa hijrah. Siapa Mus'ab bin Mus'ab bin Umair. Siapa lagi kita tengok. Jadi mereka kata imbaslah peristiwa hijrah. Apa bukan dekat Allah Ta'ala. Kita tengok imbas. Kita nak imbas apa hari Jumaat itu lagi. Iaitu kita nak imbas tadhiyah, pengorbanan Nabi. Allah tak ada cara manusia. Ya, pengorbanan para sahabat mempertahankan akidah Islam. Untuk apa? Untuk i'la kalimatillah. Untuk mengangkatkan agama Allah. Akidah yang Tuhan bagi ini satu amanah di muka bumi. Mereka itu paham betul-betul nilai akidah. Demi akidah mereka sanggup berkorban jiwa dan raga. Mereka tidak berhijrah kecuali serta mendapat keizinan daripada Allah. Nabi duduk situ sedih. Dia tengok Nabi sebelum hijrah kan. Tidak kata payah pasal kamu ni. Pakai video senyap-senyap. Dok, di bawah Taif. Nyoboh budak kecil Nabi. Dia panggil Amr Husnin dari waktu dia. Nyoboh budak. Nyuak Nabi pula tu. Ada budak-budak yang mana ni. Budak pun. Tepung abad tu. Siapa berdarah ketinggal pun. Aku yang panah itu mau. Nabi Nusu pun. Kuma inah. Angkur. Akhir Nabi kata apa? Allahumma di qaumi fa'innahum la ya'lam. Itu kata-kata pada Nabi. Ya Allah hidayahkan kaumku sebab dia belum tahu lagi ya sebenarnya. Tengok, tak ada sikit apa perasaan nak malu. Ya, itu risalah dia. Itu satu mesej dia yang sampai kepada kita. Berdepan dengan Islam yang berhenti kena pandai sabar. Dada luas kata dia. Dan soalan kita. Muka tanah tak subur buat peringkat awal untuk tanam akidah Islamiyah. Tak cakap nak tanam. Kau tanam, kau tobi aku. Kalau gitu asal. Dari tobi aku jahanam. Aku lekaknya. Kau tanam, kau berapu. Nyokoh budak-budak kasut. Tapi tak semua terus berjuang. Sahabat dulu dan sebagainya. Maka akhirnya Nabi menunggu arahan daripada Allah. Izin daripada Allah untuk berhijrah. Hijrah Nabi. Berarti hijrah Nabi bukan lagi itu tak. Tidak. Setelah diizin oleh Allah untuk berhijrah. Karena ketika itu cukup bagimu mengatakan buat keputusan Mekah pada ketika itu tanah tak subur untuk nak tanam benih akidah ini. Ambil strategi lain dah. Pergi di Madinah. Di sana akan dapat apa yang dia. Kemudian balik semula di Fathu Makkah nanti. Tapi balik di Fathu Makkah tu, orang kafir itu kecut hati Cina. Maka pun dia kecut hati dia, kecut fikiran, macam-macam kan. Sotoklah Muhammad dengan tentera dia, beribu-ribu mari nak hancur kita lah, nak sebelah coret-coret kita ambil dia. Tak ada apa. Siapa dia masuk rumah Abu Sufyan dia akan selamat dan sebagainya. Tak ada kau. Masya Allah. Itu Islam. Dan Islam adalah rahmat. Dia datang semula ke Mekah. Bukan nak tutup balas ke apa. Nak tawaran semula. Mari Amr baru ni kita mengatik semula dia. Kita semaya sama-sama dia. Kita masuk kubur dengan selamat dia. Jadi akhirnya tengok. Begitulah Islam. Pengorbanan Nabi dan pengorbanan para sahabat kelakar-kelakar yang kita letak atas tajuk tak lebih jatuh. Tengok Mus'ab bin Umair
Apa sih sebut sengaja Mus'ab bin Umair ni? Dia mau dia orang muda. Atas masjid ni semua orang muda belakang. Muda. Kita tak pernah tua kecuali melalui zaman muda. Kita pernah muda. Mus'ab bin Umair ni cerita dia. Wahai apa ni? Sahabat-sahabat pemuda-pemuda dan pemudi kita. Siapa Mus'ab bin Umair? Orang yang mendapat tarbiyah daripada Rasulullah direct. Dia comel Allah. Arab ni comel dia lain macam. Comel semua. Muda lagi, comel lagi, kaya lagi. Dia kata sirah dia. Kalau apa Mus'ab itu masa dia tidak selera. Awak tidak ni tahu ni. Masing-masing dia kaya kalau boleh Mus'ab kamu. Comel tu. Kuda hak dia beli, kuda hak mahal sekali, hak comel sekali. Kuda merah. Pakaian dia Masya Allah. Nabi tak kena ambil si Mus'ab ni. Tarik mari sini. Itu satu pengajaran. Dan ambil. Macam Nabi bercerita nak ambil umat daripada dia lelaki. Ambil Mus'ab, didik molek. Sebab muda ni harapan penuh kepada dia. Jadi, Masya Allah, Nabi hantar ke Madinah sebelum Nabi hijrah lama. Strategi Nabi sebelum hijrah. Hantar Mus'ab bin Umair, seorang pemuda. Biasaan hidup kandung bersama orang lain. Kalau dah ni tak nak motor lah, kata dia. Kalau dah ni duduk sibuk dengan kapal dia, kok rambut cantik kau. Dia pun terlibat juga. Hak buat benda tu Islam. Apabila tak masuk Islam, tapi pada waktu dia buat. Mus'ab bin Umair Abdullah nyusai dengan Nabi didik dia sebenarnya. Apa lagi berdakwah di Madinah. Tengok strategi Nabi sebelum dia hijrah, dia tidak begitu. Dia hantar dulu Mus'ab bin Umair. Ajar dulu sini Mus'ab bin Umair tentang Islamnya, kepahaman Islamnya, tentang apa namanya dia ajar Qurannya. Kisah orang muda ni pakai tinggal dah punya muka dia tu. Comel tu comel tak boleh buat dah. Bawa tinggal comel dia tu. Tapi kemewahan pakaian dia tinggal muka. Harta dia belanja pada jalan dakwah. Tengok orang muda. Kalau kita ajak molek jadi hijau. Kisah tu cuma masuk. Habis sekali dengan rekan ceritanya dia. Dia balik jumpa Nabi. Ya Rasulullah, hanganya Mus'ab, gana buat kita berapa sana? Dia kata tidak ada rumah kecuali semua pandai Quran wajah. Allah Akbar. Mus'ab, kalau tak sayang Nabi ngajar juga, bergaya ajar joget tu. Sudah kerja lah. Dia macam ni. Yang ngajar dia buka projek tu, projek Nabi pun dia punya dia. Ambil dia. Hijrah tak ambil. Mus'ab ni sebagai lambang kita, jangan lepas pemuda tu. Itu dia, programkan dia. Tengok Mus'ab dia klik mari, betul tak? Betul. Tengok dalilnya. Apabila Nabi hijrah, mereka ceritanya beberapa hari sebelum tu penduduk Mekah, tina jantainya, bodoh orang tuanya duduk tunggu. Mereka tak kenal lagi mana Muhammad ni. Nabi tak ada lagi dah seriknya. Tapi ada wakil dia orang muda Mus'ab ni jumpui gambaran Nabi ni. Sehingga dia pakai ada tunggu tu. Naik pokok kelapa. Pokok kelapa pula tak ada. Kita orang naiknya tak dulu ingat lagi. Pokok taman. Lepas tu naik. Mana yang kata nak mari? Tak bukan boleh mari cepatnya kepung kelabu. Sok nyuruh dalam gua apa? Puas tu tak ni. Buat pagi duduk situ. 2-3 pagi dah tu katanya. Lepas tu nak menyapa tu dengan motor. Nama patunya apa kau orang pula tak? Dia orang makan upah. Makan upah pakai ni kuat. Tak. Siapa? Siapa tu? Dia kita dah orang anak kita lah. Lepas tu topik dah kita duduk sawah ni. Tala al-badru alaina. Tengok lagi dah. Hak tu hak lewat tu waktu. Nak ayat
muda yang ditrend dengan Islam, dia boleh ajak orang lain satu negeri namanya Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan penuh semangat. Nabi kisahnya dengan selesa. Itu Mus'ab. Terima kasih Mus'ab. Kami nak tiru, pemuda kita nak tiru Mus'ab ni. Akhirnya mati Nabi tiup. Tak ada kain nak kapal. Hok kaya-kaya saya ni tak ada kain. Akak sini nampak kaki mayat dia. Kuat lagi ke bawah nampak kepala. Akhirnya ambil benda utama buku sikit itu. Pergilah dia bertemu Tuhan dengan keadaan itu. Tak apa, itu tak penting. Itu boleh dunia. Yang membawa ialah satu, jadi akidah dia murni dan memperjuangkan akidah itu. Tengok ahli Madinah. Dan terima kasih kepada Musa. Bukan sekadar terima kasih. Ini model untuk syarat kita, untuk pemuda kita, untuk bangkit semula bersama agama ini. Tengok pengorbanan Abu Salamah, tuan Imam. Hijrah seorang diri, tinggal keluarga. Dia tinggal keluarga, dia singkir mari aku mai solat. Suhaib Ar-Rumi tinggal harta semua di sebelah pinggir itu. Sayyidina Umar kita berhenti sebentar dengan Sayyidina Umar. Kita tahu siapa Sayyidina Umar. Tengok Sayyidina Umar dengan Abu Jahal lain. Nabi dakwah juga Abu Jahal. Nabi dakwah juga Sayyidina Umar. Tapi tak makan dakwah Nabi Sayyidina Umar. Kamu kenal seumur dia. Kita duduk sebentar dengan Sayyidina Umar. Pak Abu Jahal tak pilih siapa mati kita. Kata mereka mampu siapa bayar kanan kita. Itu kasar tu dan mati kita. Kalau sayangnya dia, Nabi dia ajak dia. Sayyidina Umar Nabi ajak. Tapi nak pulih ke mari bersama Nabi kelewet dulu. Bawa dia nak itu Nabi, nak tetap Nabi. Dan tak ada kita kata kelewet nak berdaya dia tu. Tapi dia jujur, berani dia kerana kebenarannya dia dicocok dia jadi dia kata wakil ni. Tapi dalam hati kecil dia tak ada nak tahu jadi Nabi. Tak deki kan. Dia pun ni ada dalam hati kecil tu deki nak jadi Nabi kata. Hai, Nabi ni tak lewat selang main. Kena Tuhan latih. Bukan macam tu lagu mana dari Nabi dan Zainul Mata. Sebab tu Nabi berdoa, ya Allah kuatkan Islam dengan umat ini deh. Sekali dengan satu kalimah yang ta'a ma anzalna alaika al-Qur'ana tashqa. Jatuh kelewet. Mana rumah Nabi tanya Fatimah. Nabi ada takut atau tak takut? Fatimah kata tak takut. Takut raya ni bawa kelewet tempat Nabi. Okey lagu tu. Doki nak masuk Islam. Apabila dia masuk Islam. Hak ni lah. Ada pemuda yang nakal. Jangan putus asa. Ada sesuatu nanti yang di sebalik dekat kita pandang kali ini. Pelajaran ada Cik Stephen tu lah, ada putih dia amat cukup di Scotland dengan dia gadget dengan dia habis tu mana habis tu letak nama Yusuf Islam Yusuf Islam tak kan. Dia kata pelajaran Yusuf tidak bukan tidak Islam tak ikut Islam. Yang mampu macam-macam cerita. Aku ni mesti Yusuf ni Yusuf Islam semua. Sebab aku bawa Yusuf Islam. Kan nak boleh Islam tu penuh nama dah. Puluh-puluh ribu muda-mudi. Sebab dia masa kau dia masa nyanyi rock dia sekarang satu itu. Jadi orang berani masuk Islam dia tahu berani dia. Tengok hijrah dia tak ada. Orang tinggal pun tak ada dah orang takut dia dengan
kalau kita tak sebut sebab apa ia lewat sikit. Sebab dia jaga harta lah, harta rapi. Tu kita sabar sebab tu ada. Ni Syekh kita ni sebut. Ini Syekh Ramadan Al-Buti dia. Sifat dia tak nampak saja. Sudah rapi. Biar kita tunggu dulu, tak ingat ni. Saya nak umar dia. Kalau tuan kadang-kadang poin ni dan jalan gitu. Dia kata yang kislu-slu asal lewe yakin dia tu sebelum kita tak ada yang mana pergi di belakang kabur sana maya luka depan pembesar Quraisy dia tengok bulu ni saya dia lah pun dia dan dia maya masih lain cara kena ada oleh banyak berkat Nabi dia buat keislaman dia. Kena ada ni umat masih Islam dia aku nak hijrah ni padi. Siapa dia nak pujian bini dia? Dia kecek apa tu? Taramal mempujankan isteri dia jumpa umat dia. Siapa dia nak meyatimkan anak dia jumpa umat dia? Tak ada salah aku mari jumpa, lebih mari jumpa. Ada muka dia. Dia jalan pakai kata gitu. Tengok akhir sekali di antara pemerintah yang hebat juga ialah Cina Umar. Dia betul top 10 orang dari sekarang. Ada lagi ke itu keadaan kita. Dia kaji Islam, dia tak masuk tu cerita dia lah tak apa dia. Tapi dia kaji dia weh. Dia kata tak jumpa Allah lepas ni. Sistem pemerintahan kata dia macam Sayyidina Umar dia puji boleh tapi dia jahiliah pekat hak ni macam pakai hijau gitu monah sampai menjulang cahaya dia itu semua akidah tadi akidah ini dipertahankan ada ketua pengorbanan cukup lekat ada ketua tina daripada Bani ini bernama Haji bin Damrah. Tua benar dalam perjalanan hijrah panah sakit mati tengah jalan syahid. Syahidul hijrah. Tengok akidah apa boleh dia membawa dalam jiwa dia tak pernah tua, tak pernah sakit, tak pernah gapo. Dia berdiri terus ke depan. Boleh hijrah ke sana. Gapo dan hamba sujud dalam kitab ni juga sebab kita jangan lari daripada sukatan kita deh. Tadi hak ni yang kita ni juga hijrah itu ialah di antaranya untuk dia memberi faham kepada tabiatul Islam, nature of Islam, tabiat dia. Islam itu satu din, satu agama diturunkan bukan untuk kepentingan Allah bukan. Kalau kita tidak taksir ke Islam pun Allah tak ada gapo-gapo, Islam tak ada gapo-gapo. Kita yang sebenarnya berhajat kepada Allah. Kita yang sebenarnya berhajat kepada sistem hidup ni namanya Islam. Sebab kalau tak ikut sistem ini, pura-peranda hidup ni sampai ke akhirat yang kekal abadi dan neraka. Jadi siapa yang memerlukan? Kita yang memerlukan agama itu. Kita yang memerlukan bimbingan Rasul. Rasul siapa dia tak ikut dia dalam salah dia. Dia sanggup berkorban itu bukan untuk dia, tapi untuk kita. Itu tabiat Islam. Kalau Islam itu kita rasa sangat perlu untuk kita, kita mesti perjuangkan. Rasulullah Allah tak izin guna magic, pakai tiup yang aku jahat tu menentang lalu. Boleh sangat. Kalau Tuhan buat gitu. Tuhan guna hidup tu tegak separuh molek je. Berlaku ketika apa ni dalam Gua Sur. Manusia temu-temu buat sarang. Lepas tu lapor-lapor daripada tak ada itu. Itulah mukjizat digunakan untuk tahap yang terakhir sekali. Tapi sebelum tu mesti kita usaha dulu sendiri. Sebab kalau kita nak Islam untuk kita, perjuangkan, usahakan, fikirkan
Bagaimana Nabi nak hijrah? Dia didik Sayyidina Ali, budak kecil Ali, duduk tidur tempat dia, itu strategi kata. Letak Sayyidina Ali situ. Budak kecil ni kenapa apa kalau tak didik dia? Pakcik, apa letak demo pula ni? Tak ada gambar dah ni, budak sih dia letak dia agak atas maya mana, dapat letak orang yang berpahala lah. Dah Nabi suruh, duduklah situ. Lepas tu kalau letak dia, letak gila. Di situ ada mukjizat Nabi sebelum ni. Dan apa ni? Wajahna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Tiupkan kepala, tinggal Sayyidina Ali dia tidur. Pagi esok pokok muda-muda ni kau sapu dah kepala pasir penuh aku. Nanya itu Nabi lah. Tapi usaha manusia pasti pakai dulu sekadar dari usaha manusia. Tapi kalau nak guna magic boleh. Nabi guna mudah-mudah dia kata tu. Tapi bukan itu dikehendaki Allah. Sebab Islam itu untuk kita. Dengan tujuankan. Sebab itulah dia kata tergugur dalam peperangan memperjuangkan ini, dia panggil syahid, disaksi oleh Allah dan para rasul yang sekarang. Sebab untuk menegakkan kebenaran mesti ada usaha manusia demi usaha manusia. Hijrah dia ayat itu lah. Ayat Islam itu untuk kamu perjuangkan dia dengan usaha kamu. Dan apabila kamu lebih pada usaha kamu dah terpaksa, kalau tidak, di situ akan kugunakan pertolongan. Tidak ada pakar gitu dah. Strateginya dan sebagainya digunakan. Kata Al-Bunti untuk menzahirkan bahawasanya untuk Islam itu zahir dalam dunia dan Islam itu untuk kita, hendaklah dia naik terangkatnya usaha manusia, bukan dengan mudah-mudah kita. Subhanallah. Kalau dia tengok teknik peristiwa hijrah ni, banyak diurus kepada dia. Dan kalau kita tengok kepada Sayyidina Abu Bakar, subhanallah, nyedidik anak-anak senyap-senyap kan. Masa mana tu sampai habis anak dia jadi pejuang belaka patina jatuh. Tengok Asma dari mana? Tidak pernah nampak seperti itu. Mana ayahmu? Bawa Abu Jahal. Mana tahu aku? Dia jawab yang lainnya. Jahat yang kecil molek yang buat itu. Panggil seperti itu. Abdullah ya Bakar spy bulan ini dan gambar lagi yang menjadi tentera-tentera Allah SWT. Semua nak kata keluarga Abu Bakar contoh pertama dalam sejarah Islam. Keluarga yang berjaya mendidik keluarga sebagai keluarga Islam yang sebenar. Laki-laki dan peristiwa inilah nak sikit-sikit lah. Dalam konteks kita hari ini sibuk dengan wayar elektrik, tak tidur, wayar telefon pun nak kerak. Orang nak buat apa kita? Apa kata itu? Pernah kita jumpa dulu Syekh Sa'rawi dan kitab dia Tarbiyatul Atfal dia Komando. Jangan lewat bagi anak-anak 13 kali ni dah 13 kali. Bukan budak-budak, anak-anak manusia ni. Kalau dibandingkan anak-anak binatang, dia lain. Anak binatang itu apabila jatuh bok atas pasir, kalau dia beranak, duduk sudah bapak-bapak boleh bangun dah. Betul kali kita tengok makan pisau kan, begitu bahu dia tanah orang. Tak ada nama dia nak ayat haram tu dah pisau kan. Tak payah dia binatang cepat-cepat lah. Sebab lepas dia nak jual, dia makan. Orang tu dia suruh dah duduk dalam dalam sarang rumah di bawah didikan orang tua tu sampai 15 tahun kalau berkata. Untuk apa tu? Untuk jangan terlewat 13 kali ni. Kalau terlewat 13 kali ni, jadilah apa yang terjadi. Berarti Sayyidina Abu Bakar yang apa tak terlewat ni, siapa nak tino pun berjuang agama Islam, Allah yang kirim dan sebagainya. Keluarga contoh dalam peristiwa hijrah. Tu pula 13 kali memang sebab ada semua dia dalam peristiwa hijrah. Baik.
Rasulullah masuk dalam gua Sur tu, sayangnya sinawat kepada Nabi. Tengok anak-anak dia present kepada Nabi. Selain ada budak-budak Ambo ni jadi kentera Rasulullah. Tinanya gini, buat nasinya, berapa datangnya ni. Dia tutup Rasulullah. Rasulullah depan dia belakang, binaknya paling lelah dia. Aku juga tepah demo Nabi kat saya ni. Sampai gua tu dia berasa dah macam ada muka dalam muka tak ada manusia masuk. Dia tidak kata ya Rasulullah masuk dulu lah kalau ada orang dia. Itu orang jahat tu makan air lah tu. Orang baik dia kasih syukur dalam alhamdulillah dah pergi mari Rasulullah sekali depan sekali belakang dia pitah aku di tempat dia masuk gua tu sungguh ada muka dia kubak nak tak ada belakang dia Rasulullah pun masuk dia duduk sebentar di limpah kau ulat ada sakit tu sakit dekat tu Rasulullah tidur dah kepala dia tidur dah kepala kemudian titik air tak pebi Rasulullah air mata Rasulullah kata hujan bila tak ada hujan titik mana dia hampan air dia tak ada apa yang Rasulullah dia nak selok dia ketik muka kaki tapi tak gerak sikit apa sebab Habibi sedang tidur kekasihku sedang tidur Rasulullah kata mu sakit ke Allah apa kali ada ular kita nampak cium-cium jadilah Rasulullah ciumlah Rasulullah lepas tu dia duduk takut Rasulullah kata dan pemimpin yang mendidik orang-orang dia dengan akidahnya jangan suka kita dua je ada yang ketiganya Allah namanya dia tajdik akidah semula dalam tahap perjuangan dalam kehidupan biasa pun kita begitu sama kena ingat dah Allahumma ana ada Quran ya qalbi la takhaf wa la tahzan inna Allah ma'ana wahai hatiku jangan takut dan jangan bimbang kerana Allah itu bersama kita apa yang ayat satu hidup ini mesti diakidahkan dengan ma'iyatullah yang rasa Allah itu sentiasa bersama kita dalam setiap detik. Siapa nak makan pun kita ingat Allah selalu melihat kita dan sebagainya. Saya nak masuk jambil pun masih lagi tidak putus doa. Sambungkan diri dengan Allah apatah lagi dalam surah-surah lain. Dia kata la tahzan ya akhi. Jangan rusing dah. La tahzan ada buku dah dibuat dia. Bukan di antara buku yang terlaris dijual jangan rusing dah. Berarti Rasulullah mendidik para sahabat sekitar dia dengan ma'iyatullah dan selalu mengharapkan pertolongan Allah dalam setiap detik hidup dia. Innallah dan Syekh Al-Buti menyebut lagi dalam titik sirah tabiat musuh Islam. Kita boleh ketik dalam sirah Nabi itu tabiat dia. Nampaknya pada kita jumpa semua. Sirah adalah hijrah maulud ke hijrah ke apa-apa saja ialah lautan Islam yang tidak ada tepi. Kita tak berhenti nak ambil mana, tapi semuanya mentiara. Sebab dia adalah satu lautan yang luas. Dipaparkan untuk umat ini kekal sebagai khairul umat ini, sebagai umat yang terbaik. Ambil saja resipi sudah ada dah. Bukan berlaku itu untuk zaman itu, bukan. Zaman itu untuk zaman sehingga akhir zaman. Itu resipi yang direka oleh Allah sendiri untuk umat ini berjaya terus kekal abadi buat selamanya sebagai khairul umat ini. Selamat menyambut tahun baru. Aku mengucapkan kepada diri sendiri, kepada ahli jemaah yang kasih sekalian, minta maaf tidak tersusun apa ambil jatuh-jatuh itu, tapi sedikit sebanyak data di antara titik mutiara yang kita dapat ambil daripada peristiwa hijrah. Dan hijrah terus berada di paparan dunia, ada di dipandang sejarah. Tahun ini jumpa, tahun depan jumpa lagi.
hijrah kekal sampai kiamat, tapi kita tak meninggal dunia. Mungkin tahun hijrah ini adalah hijrah terakhir dalam kehidupan kita tak tahu. Maka kita nyata mudah-mudahan tahun ini tahun yang terbaik untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah SWT di akhirat ini. InsyaAllah kalau tidak ada penguzuran, kita bertemu lagi di bulan mendatang. Pada minggu pertama itu harapan insyaAllah kita sambung semula kitab Fiqh Sirah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa ilaha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa ilaha. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istamat wa mahabbati wal kafara ala ta'ati wa tawahalat ala da'wati wa ta'ahadat ala nusrati syari'ati. وارزق اللهم رابطتنا وأدم دعوتها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واصرف صدورها بخير الإيمان وجميل التوكل وأحيها بمعرفتك وأعملها على الشهادة في سبيلك إنك أنت المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل